Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang paling besar yang dianugerahkan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, marilah kita mengusahakan diri kita agar menjadi orang yang banyak bersyukur, banyak berterima kasih di atas apa sahaja anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada setiap saat, detik dan ketika. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kali ini, saya akan membicarakan satu tajuk. Tajuk yang penting dan serius, iaitu 7 tahap yang perlu dilalui oleh Fatah At-Tamimi, pemimpin dari Timur atau putra Bani Tamim dari Malaysia, negara kita, bumi yang paling bertuah di akhir zaman, insya-Allah. Dan biasalah bagi orang-orang awam sangat-sangat terkejut atau gempak bila dengar Malaysia ni bumi paling bertuah. Dia orang terkejut sangat. Sebenarnya Malaysia dianggap sebagai bumi paling bertuah kerana di sinilah lahirnya Fatah At-Tamimi, iaitu Mujaddid kurun yang ke-14 yang akan menjadi penyelamat kepada negara kita, Malaysia yang tercinta, yang akan menyatukan Asia ini, yang akan menyerahkan kuasa daulah akhirnya diberikan kepada Imamul Mahdi. Maka barang siapa yang berjaya, insya-Allah bersama-sama dengan Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi, maka insya-Allah dia akan selamat dan berbahagia di akhirat kelak, insya-Allah. Sebagaimana yang disebut tadi, tajuknya ialah 7 tahap yang perlu dilalui oleh pemimpin dari Timur atau Fatah Tamimi, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi diingatkan kepada orang-orang awam, kepada masyarakat umum yang apabila mendengar kuliah saya, tolonglah bersangka baik. Tolonglah jangan buruk sangka. Tolonglah jangan cepat melatah atau buru-buru membuat kesimpulan. Dengar sampai habis, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, kita ini diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertamanya, izinkan saya insya-Allah membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Nu'aim bin Hamad fil Fitan wa Ibnu Majah wa Abu Nu'aim an Ibni Mas'ud qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam is akbala fityatun min Bani Hashim falamma ra'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam igrawraqat aynahu wa taghayyara launuhu faqultu ma nazal nara fi wajhika shay'an nakrahu faqal inna ahlal bait akhtarallahu lana al-akhirah ala ad-dunya wa inna ahlal baiti sayulqawna ba'di bala'an wa tasridan wa tatridan hatta ya'ti qaumun min kibalil masyriq ma'ahum rayatu sun fayas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatilun fayunsarun fayu'tawna ma sa'alu fala yakbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli baiti fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran faman adraka dhalika minkum falyatihim walau habban ala salji fa innahu al-mahdi. Maksud hadis daripada apa yang saya bacakan tadi ialah Ibnu Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hamad meriwayatkannya dalam kitab Al-Fitan. Begitu juga Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang
beberapa orang pemuda dari Bani Hashim. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, baginda mengalirkan air mata dan wajahnya berubah. Lalu aku bertanya, mengapa kami melihat pada wajahmu sesuatu yang kami tidak suka? Baginda menjawab, kami Ahlul Bait telah Allah pilih buat kami akhirat lebih dari dunia, dan sesungguhnya ahli keluargaku akan ditimpa bala bencana, penindasan dan diusir sehinggalah datang satu kaum dari timur yang bersama mereka panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tapi tidak diberikan kepada mereka. Lalu mereka berjuang dan mendapat kemenangan. Dan diberi kepada mereka apa yang mereka minta, tetapi mereka tidak menerimanya. Sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari ahli keluargaku yang akan mengisinya atau memenuhinya dengan keadilan, seperti mana ia diisi dengan kezaliman. Sesiapa di antara kamu mendapatkannya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi, yakni yang diserahkan kuasa. Jadi hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan oleh Al-Hafiz Nu'aim bin Hamad, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah juzuk yang ke-15, dan Al-Hawi lil Fatawa jilid yang kedua, iaitu pada muka surat 60. Sebelum saya syarahkan panjang lebar berkaitan dengan hadis tersebut, maka di sini saya nyatakan secara poinnya, iaitu isi penting kandungan hadis dari apa yang saya baca tadi. Daripada hadis tersebut, kita akan perolehi satu bukti atau tanda. Yang pertamanya, Islam bangkit dari timur. Ahlul Bait mendapat bencana, itu yang kedua. Yang ketiga, 7 tahap ujian dan kesukaran yang ditempuh oleh pemimpin dari timur. Yang keempat, hubungan antara pemimpin timur dan Al-Mahdi, iaitu hubungan antara Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Yang kelima, mendapat daulah atau kuasa negara. Yang keenam, menyerahkan kuasa pada Imamul Mahdi. Dan yang ketujuh, Imam Mahdi adalah Ahlul Bait. Berikut adalah canaian ataupun pencerahan daripada apa yang saya bacakan tadi. Yang pertamanya, mereka meminta kebaikan, iaitu panji-panji hitam, ahli jamaah kebenaran dari timur. Dari Malaysia ni, kena carilah. Serius ni, kena cari jemaah kebenaran. Yang pertama, mereka meminta kebaikan. Maksudnya, mereka menyeru manusia kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Yang sebenar itu yang tulen. Sehingga manusia menjadi baik zahir dan batinnya. Juga boleh dimaksudkan dengan beliau membina jamaah Islamnya sendiri hingga menjadi sebuah jamaah yang besar dan hebat. Sebuah jamaah yang mampu menzahirkan kebenaran, bukan semata-mata mampu memperkatakannya. Islam mereka adalah Islam praktikal. Ini yang disebutkan dalam hadis, fayas'alunal haq. Mereka meminta kebaikan. Yang kedua, fala yu'tauna. Yang kedua, tidak diberikannya. Di sini menunjukkan seorang atau sekumpulan orang, tidak melibatkan orang lain atau pihak lain, dannya tidak diberikannya oleh sekumpulan orang. Yang dimaksudkan di sini adalah bukanlah orang atau sekumpulan orang yang biasa, melainkan orang atau orang-orang yang mempunyai kuasa atau ilmu atau cantuman kedua-duanya sekali. Maka orang inilah atau kumpulan inilah yang berusaha keras menentang usaha-usaha dakwah pemimpin dari timur. Jadi hadis yang saya bacakan tadi, fayas'alunal haq, itu tahap yang pertama. Yang kedua, fala yu'taunahu, mereka tidak diberikan. Dan yang ketiga, fayuqatilun, tahap yang ketiga, mereka pun berjuang. Berjuang di sini bermaksud berjuang bukan dengan pedang. Bukan bermaksud berjuang dengan pedang atau senjata moden. Berjuang di sini bermaksud menggunakan dakwah yang berhikmah dan bilisanul hal. Maksud berjuang itu juga adalah memperbaiki diri dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan setiap yang boleh mendatangkan dosa. Tahap yang keempat,
yang perlu dilalui oleh Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim atau pemimpin dari timur atau pemimpin dari jamaah kebenaran di Malaysia ini. Fayun Sorun, iaitu mereka memperoleh kejayaan hasil mujahadah nafsu dan muhasabah diri daripada melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berkenan membantu mereka sehingga perjuangan mereka itu berjaya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, cinta dan takutkan Allah, diberi jalan keluar. Macam mana nak selesaikan masalah, diberi jalan keluar. Akhirnya perjuangan mereka itu berjaya. Berjaya di sini dimaksudkan dengan berjaya mengalahkan nafsu jahat mereka sendiri. Mereka juga berjaya membina tamadun mereka tersendiri dan berjaya mengajak masyarakat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang kelima, fayu'tawna masa, diberikanlah apa yang mereka minta itu. Maka diserahkan urusan pemerintahan dan pentadbiran umat Islam di timur dimulai di Malaysia ini, insya-Allah. Keadaan ini amat menggemparkan seluruh dunia, terutama barat, kerana ternyata usaha-usaha mereka selama ini untuk menyekat kebangkitan semula Islam di dunia ini telah gagal. Pemimpin dari timur di ketika itu mempunyai tugas yang cukup besar dan sangat berat, iaitu mengemaskan seluruh negara dengan iman. Dengan iman. Bukan fizikal dulu, tapi iman. Iman yang tinggi. Akhlak yang mulia. Akidah yang benar-benar mantap. Mempersiapkan seluruhnya untuk menerima ketibaan Imamul Mahdi yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dirindui, yang sangat disayangi dan sangat dicintai itu. Tahap yang keenam yang perlu dilalui oleh Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, pemimpin dari timur, dari Malaysia, jamaah kebenaran. Apa dia tuan-tuan? Fala yakbalunahu. Mereka tidak menerimanya. Maksud tidak menerimanya bukanlah dengan arti tidak menerima terus urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka. Tetapi maksud sebenar, mereka menyatakan secara tegas dan tetap bahawa pemerintahan itu adalah hak mutlak Imamul Mahdi. Dan mereka hanyalah bertindak sebagai pengurus atau pemegang sementara sahaja. Iaitu sementara pemilik sebenarnya muncul ke dunia ini, iaitu Imamul Mahdi. Apabila pemilik yang sebenar zahir sahaja, mereka akan segera menyerahkan kepada orang itu, dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Imamul Mahdi. Oleh itu, pemerintahan mereka adalah sebagai pemegang amanah atau pemangku sahaja ketika pemimpinnya tiada di situ. Tahap yang ketujuh, yang terakhir, hatta yadfa'uha ila rajulin min ahlil baiti, iaitu mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari Ahlul Bait. Menurut hadis, orang itu adalah Imamul Mahdi. Tempat penyerahan itu boleh saja berlaku di Mekah, atau jika mereka terlambat sedikit, mereka akan terus saja ke Baitul Maqdis. Di sanalah mereka akan menyerahkan panji-panji hitam itu kepada orang yang paling berhak menerimanya. Dan Imamul Mahdi sebenarnya adalah waris terakhir dari kalangan Ahlul Bait yang akan diserahkan tugas dan tanggungjawab memimpin seluruh manusia kepada Islam. Dengan penyerahan ini lengkaplah tugas pemimpin dari timur, iaitu Fatah At-Tamimi, di mana tugas seterusnya adalah tertanggung kepada Imamul Mahdi. Namun, Imam Mahdi tetaplah memberikan tugas yang sesuai dengan jasanya, iaitu jasa Fatah At-Tamimi kepada Islam dan kedudukannya yang sangat tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau terus menabur jasa yang tidak terhingga kepada seluruh umat Islam dan dunia. Rumusan daripada apa yang saya syarahkan pada tuan-tuan pada hari ini dalam kuliah saya ini, insya-Allah, iaitu Fatah At-Tamimi ini adalah merupakan tokoh dunia yang bertaraf mujadid bersama atau mujadid kembar bersama dengan Imamul Mahdi. Peranannya di awal kurun sambung sampai kepada pertengahan kurun yang ke-15 sekarang ini. Dia akan bertemu dengan Imamul Mahdi. Artinya, Fatah At-Tamimi dia tidak akan mati sehinggalah dia bertemu dulu dengan Imamul Mahdi. Kemudian diserahkan
kuasa daulah, kuasa negara yang diperolehinya secara aman, bukan secara perang. Setelah dia memerintah sekian-sekian tahun, maka diserahkan kepada Imamul Mahdi. Kefahaman yang begini tidak diperolehi oleh mana-mana ulama, kecuali diberikan khusus kepada Mujaddid, yang saya berulang kali mengatakan bahawa Mujaddid ini adalah orang yang paling bertakwa, ketua arif billah. Diberi faham kepada Mujaddid lebih dulu daripada ulama-ulama biasa yang lain. Kemudian daripada Mujaddid inilah barulah dikembangkan kepada orang lain, kepada umat Islam seluruh dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, Abu Daud Al-Iraqi menyebut dari Nabi SAW, "Inna Allah yab'atsu li hadzal ummah ma yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'asanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada permulaan setiap 100 tahun bagi umat Islam ini seorang mujaddid yang memperbaharui agama ini, yakni memperbaiki dan menguatkannya setelah ia menjadi lemah di kalangan umat itu. Dan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah, dengar molek-molek apa yang akan saya perkatakan ini. Kepada tuan-tuan yang mendengar pertama kali agaknya video saya ini, tuan-tuan mungkin terperanjat, mungkin terkejut, mungkin tidak percaya dengan apa yang saya perkatakan ini. Jadi saya katakan begini, sekiranya tuan-tuan tidak meyakini bahawa jamaah kebenaran itu di akhir zaman ini terdapat dalam negara kita Malaysia ini, maka tuan-tuan kena cari jamaah kebenaran yang lain. Jamaah kebenaran yang lain tu walau di negara mana sekalipun, dia mesti iaitu pemimpinnya bergelar Fatah At-Tamimi. Sebab ini disebut dalam hadis secara jelas bahawa Wazir Al-Mahdi, orang kanan Imam Mahdi itu adalah Fatah At-Tamimi. Tuan-tuan kena fikirkan keadaan negara kita, bumi bertuah yang kita sangat-sangat sayang ini. Siapakah penyelamat? Siapakah penyelamatnya yang akan menyelesaikan masalah-masalah semasa yang sekarang ini? Kalau ada, sila nyatakan. Dan sekiranya tuan-tuan masih lagi tidak meyakini bahawa Fatah At-Tamimi, pemimpin dari timur, putera Bani Tamim, keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan wali-wali datuknya, keturunan daripada Sunan Giri, keturunan daripada Said Jamadul Kubra, keturunan daripada Azmat Khan, maka tuan-tuan kena cari jemaah kebenaran. Takkan sudah tahu hadis itu sahih, hadis itu hasan, sudah terdapat dalam hadis, kita diam saja. Ia hanya jadi bahan mental exercise, bahan fikir saja. Kita kena carilah jamaah kebenaran sebab dia akan menyelamatkan kita, menjadikan sebab kita ini selamat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi kalau tuan-tuan kata sekali lagi bahawa Fatah At-Tamimi yang wasi saya ini tak betul, baiklah, tuan-tuan pergi carilah Imam Mahdi, tuan-tuan, wasi yang betul tu mana? Tunjukkan pada saya nasabnya. Dan juga Fatah At-Tamimi, tunjukkan pada saya nasabnya yang benar. Kenapa tuan-tuan tak pergi? Kenapa tuan-tuan tak bai'ah? Ini saya tanya. Sebab di akhir zaman ini, banyak orang yang susah nak berlaku adil, susah nak amanah. Main tuduh je, main serkap jarang saja. Tidak berunding, tidak berbincang, tidak bersoal jawab dengan seadil-adilnya. Jadi, sekian saja apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Dan ini adalah suatu kebaikan sebenar-benarnya untuk Malaysia, negara kita yang tercinta, untuk semua orang. Kerana mendapatkan kebenaran artinya mendapat keredaan Tuhan dan mendapat rahmat dan berkat. InsyaAllah Malaysia akan jadi sebuah negara yang aman damai. Baldatun, tayyibatun, warabun khafur. Sekian saja, ampun maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.